Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung kelas kita dengan pengelasan mikroorganisma. Mikroorganisma boleh dikelaskan kepada 5 kumpulan, iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Okay, kita akan belajar ciri-ciri tentang fungi ataupun kulat. Ciri yang pertama ialah saiz. Fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat fungi makroskopik, iaitu seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar, dan juga fungi mikroskopik seperti yeast dan muko yang berukuran antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Fungi seperti muko lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Ini contoh gambar rajah, contoh-contoh fungi, cendawan, yeast dan juga muko. Muko ni selalu kita nampak pada roti yang telah tamat tempohnya. Okey, bentuk bagi fungi. Fungi unisel. Unisel maksudnya yang hanya mempunyai satu sel sahaja seperti yeast berbentuk sfera kecil. Fungi multisel seperti muko lazimnya terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hifa yang berbentuk bebenang. Okey, nutrisi. Bagaimanakah fungi mendapat makanan? Fungi merupakan saprofit yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput, manakala setengah fungi lagi ialah parasit yang memperoleh nutrien daripada perumahnya. Okay, parasit ini hanya dia saja yang mendapat keuntungan, tetapi perumahnya mendapat kerugian. Contohnya ialah Trichophyton rubrum. Ini adalah salah satu contoh fungi parasit yang boleh menyebabkan kurak pada kulit manusia. Dia mendapat makanan daripada kulit kita, tetapi dia menyebabkan kulit kita menjadi rosak. Okay, habitat tempat tinggal bagi fungi. Fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja, kulit haiwan dan juga makanan. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Cara pembiakan. Fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks, iaitu pembiakan yang tidak melibatkan meiosis, pembentukan gamet dan persenyawaan. Dia hanya terdapat satu induk sahaja yang terlibat. Okay? Jadi fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks, iaitu melalui pertunasan, dia bertunas. Manakala fungi multisel seperti mukor membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau membiak secara seks. Okay, membiak secara seks melalui konjugasi. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hifa berlaku, gamet akan dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan mukor yang baru. Okay, ini ialah contoh pembiakan konjugasi, pembiakan seks dalam mukor, berlaku pertemuan antara hifa, kemudian berlaku pembentukan gamet, dan apabila gamet ini bersatu dia akan menghasilkan zigot dan akhirnya akan menghasilkan hifa dan juga sporangium yang baru. Okey, kita masuk kepada kumpulan yang kedua iaitu alga. Saiz alga berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas species dan Spirogyra species yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Bentuk dan struktur asas. Alga unisel seperti Chlamydomonas species dan alga multisel seperti Spirogyra species mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okay, klorofil ini ialah pigmen warna yang berwarna hijau. Okay, nutrisi. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya.
Jadi perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, habitat tempat tinggal bagi alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Alga memerlukan cahaya matahari untuk pertumbuhan. Okay, cara pembiakan bagi alga, terdapat dua cara untuk Chlamydomonas. Boleh membiak secara aseks iaitu melalui belahan dua-dua dan juga secara seks iaitu melalui konjugasi untuk pemindahan genetik. Alga seperti Spirogyra spesies pula membiak melalui secara seks ataupun konjugasi. Okay, kumpulan yang ketiga iaitu protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang mempunyai satu sel sahaja yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni atau berkumpulan. Okay, bentuk bagi protozoa, perhatikan struktur dalam Paramecium spesies dan juga Ameba spesies. Paramecium berbentuk seperti selipar dan ameba tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Okay, nutrisi, cara mendapatkan makanan. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis. Okay, fotosintesis menghasilkan makanannya sendiri seperti Euglena spesies dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium spesies dan Ameba spesies. Mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Ameba spesies menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Ini ialah proses fagositosis di mana ameba bergerak ke arah makanan. Kemudian pseudopodium, kaki palsu ameba ini, dia akan mengepung makanan. Dan bila dia mengepung, akhirnya dia akan membentuk bakul makanan dan makanan tadi akan dicernakan dan nutriennya akan diserap. Okay, cara pembiakan bagi protozoa. Paramecium dan juga ameba membiak secara aseks iaitu melalui belahan dua. Okay, daripada satu sel dia akan menghasilkan dua sel yang baru. Sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Paramecium spesies juga membiak secara seks iaitu melalui konjugasi. Dua paramecium bertauk dan pertukaran bahan genetik berlaku. Ini ialah pembiakan seks secara konjugasi. Okay, tempat tinggal habitat bagi protozoa. Paramecium boleh ditemui di air tawar, ameba pula di tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga perumah. Kumpulan yang seterusnya ialah bakteria. Saiz bakteria di antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Bentuk bakteria, terdapat 4 bentuk bakteria. Yang pertama ialah bentuk sfera ataupun fokus. Yang kedua bentuk pilin atau spirillum berbentuk seperti spring. Kemudian rod ataupun bacillus berbentuk silinder dan juga bentuk koma ataupun vibrio. Struktur asas bagi bakteria. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh dan memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Setengah bakteria juga mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Setengahnya pula mempunyai rambut halus yang dikenali sebagai papili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Setengah bakteria juga mempunyai ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Okey, nutrisi cara bakteria mendapatkan makanan ialah melalui pelbagai cara.
Ada yang bakteria mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ada yang bersifat parasit dan ada juga yang mendapatkan makanan secara saprofit, iaitu mendapat nutrien daripada organisma yang telah mati. Habitat. Bakteria boleh ditemukan di mana-mana. Ada di udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Cara bakteria membiak. Bakteria membiak secara aseks, iaitu melalui belahan D2 dan juga membiak secara seks, iaitu melalui konjugasi. Okay, ciri istimewa bagi bakteria. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora. Ini endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan juga kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang kuat. Permukaan pelindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baharu. Yang terakhir, kumpulan virus. Virus ini merupakan mikroorganisma yang paling seni, paling halus, iaitu ukuran 0.5, iaitu ukurannya kurang daripada 0.5 mikrometer. Dan virus ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Bentuk virus berbeza-beza seperti sfera, helix, polyhedra dan juga kompleks. Inilah contoh bentuk virus, sfera, helix, polyhedra dan juga kompleks. Struktur asas bagi virus terdiri daripada berbenang asid nukleik, DNA dan ataupun RNA yang dilindungi oleh lapisan protein yang dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Okay, ciri khas bagi virus ini tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana dia tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap sebarang rangsangan. Jadi virus ini hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Ini bagaimana cara virus membiak. Yang pertama, virus akan melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Kemudian yang kedua, virus menyuntik bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Jadi bahan genetik virus telah mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Jadi virus baharu ini akan memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Semakin banyak virus baharu yang terhasil dan virus-virus baru ini akan menyerang pula sel-sel yang lain.